Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozita binti Rabai, I1810251. Saya akan menerangkan tentang konsep siasah syariah pada zaman dulu dan pada zaman kini. Okey, konsep siasah syariah pada zaman dulu. Para ulama memberikan pelbagai definisi tentang siasah syariah mengikut pandangan masing-masing sesuai dengan kehidupan pada zaman mereka. Antara ulama yang memberikan definisi tersebut adalah yang pertama Ibnu Aqil. Ibnu Aqil menyatakan siasah syariah bermaksud satu tindakan oleh pemimpin yang boleh menyelamatkan orang ramai dan menghindarkan mereka dari kehancuran, walaupun tindakan tersebut tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW serta tidak ada wahyu berkenaan perkara tersebut. Khususnya yang kedua adalah Ibnu Nujaim. Ibnu Nujaim berpendapat bahawa siasah syariah adalah satu tindakan dari pihak pemerintah berdasarkan kemaslahatan yang dilihatnya sekalipun tidak ada dalil secara langsung dan terperinci ke atas perbuatan itu. Khususnya yang ketiga, Ibnu Abidin pula menyatakan siasah syariah adalah memperelokkan keadaan orang ramai dengan membimbing dan memimpin mereka ke jalan yang selamat di dunia dan di akhirat. Seterusnya yang keempat, menurut Al-Bujairimi, beliau menyatakan siasah syariah adalah memperelokkan urusan rakyat dan mentadbir urusan mereka. Dan yang kelima adalah menurut Al-Nafasi, siasah syariah adalah mengendalikan urusan rakyat kepada kebaikan secara lemah lembut ataupun dengan kekerasan. Konsep siasah syariah pada zaman kini. Para sarjana Islam kini bersetuju dengan semua pentarifan yang dibuat oleh ulama terdahulu. Antara para sarjana yang bersetuju dengan pentarifan yang dilakukan oleh ulama terdahulu adalah yang pertama, Rizki Muhammad Al-Zalbani, yang menyatakan siasah syariah adalah mengendalikan urusan awam atau bersama berdasarkan hikmat yang tidak bercanggah dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah walaupun tindakan tersebut tidak disokong oleh dalil-dalil juz'i. Seterusnya yang kedua, menurut Fath Al-Duraini menyatakan siasah syariah adalah menjalankan pentadbiran negara sama ada hal ehwal dalam negara atau hal ehwal luar negara berdasarkan maslahah. Seterusnya yang ketiga, menurut Dr. Muhammad Naim Yassin menjelaskan bahawa siasah syariah adalah pentadbiran hal ehwal rakyat yang dijalankan oleh pemimpin Islam atau pembantunya berdasarkan maqasid al-ammah. Seterusnya yang keempat, menurut Syekh Abdul Rahman pula berpendapat siasah syariah adalah hukum-hukum atau peraturan yang mengatur perjalanan pentadbiran negara dan rakyat yang mana ia mestilah bertepatan dengan syariah Islam, selaras dengan usul-usul kuliah serta dapat mencapai objektif kemasyarakatan walaupun hukum-hukum tersebut tidak disebut secara langsung dalam nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kelima, Syekh Abdul Al-Wahhab pula menjelaskan bahawa siasah syariah adalah menjalankan pentadbiran awam sebuah negara Islam berdasarkan sesuatu yang menjamin kebaikan dan mengelakkan keburukan di mana ia tidak terkeluar daripada batas syariat dan dasar-dasar umumnya walaupun perkara itu tidak menepati pendapat para imam mazhab. Berdasarkan pandangan para ulama pada zaman dulu dan pada zaman kini, konsep siasah syariah adalah merupakan sistem politik yang mentadbir kerajaan Islam yang mengurus urusan kerajaan dan rakyat dalam pelbagai aspek. Kaedah pentadbiran ini diambil dari nas-nas syariah yang terdiri dari Al-Quran dan As-Sunnah yang ditafsirkan oleh para ulama atau diambil daripada pandangan mujtahid dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syakirah binti Muhammad Izani. Saya akan menerangkan tentang berkaitan dengan apa itu PKP. PKP, Perintah Kawalan Pergerakan atau dikenali sebagai PKP, merupakan suatu tindakan untuk pencegahan sesuatu perkara yang dilakukan oleh sesebuah kerajaan. Jika di Malaysia,
Perintah kawalan pergerakan ini berlaku apabila munculnya suatu penyakit berjangkit yang dikenali sebagai yang dahulunya dikenali sebagai coronavirus. Namun sekarang kita dikenali dengan penyakit berjangkit itu COVID-19. Okey, kaedah-kaedah PKP ada 3. Yang pertama, pihak kerajaan telah menyekat secara menyeluruh bagi semua perjalanan rakyat Malaysia ke luar negara. Maksudnya jika rakyat Malaysia yang ingin pergi melancong ataupun melakukan sesuatu pekerjaan di luar negara seperti di Korea, New Zealand dan sebagainya, pihak kerajaan Malaysia tidak membenarkan, tidak memberi keizinan. Ini kerana mereka bimbang jika penyakit COVID-19 ini akan merebak secara meluas lagi. Jadi untuk mengelakkan perkara tersebut berlaku, pihak kerajaan telah menyekat seluruh rakyat Malaysia untuk pergi ke luar negara. Yang kedua, sekatan bagi kemasukan seluruh warga asing juga untuk masuk ke dalam negara kita, ke dalam negara kita sendiri iaitu Malaysia tidak dibenarkan. Yang ketiga, larangan untuk melakukan aktiviti berkumpulan dan perhimpunan melalui pergerakan tidak dibenarkan. Ini kerana sebab takut penyakit ni kan penyakit berjangkit kan. Kalau kita sentuh tangan seseorang ataupun benda, mungkin kuman itu, virus itu akan masuk ke dalam diri kita. Sebab virus ni kan kita tak nampak kan. Okey. Jenis-jenis PKP. Jenis-jenis PKP ni ada 3. Yang pertama, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, PKPB. Okey, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ni bermaksud langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan untuk memberikan fokus yang lebih kepada aktiviti kawalan pergerakan yang melibatkan seperti majlis-majlis sosial. Yang kedua, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, PKPD. Okay. PKPD bermaksud seluruh rakyat Malaysia yang berada di kawasan PKPD ni, mereka tidak dibenarkan keluar masuk negara. Sama sekali tidak dibenarkan, kecuali jika mereka melakukan pemeriksaan kesihatan seperti melakukan swab test. Akhir sekali, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, PKPP. PKPP ni bermaksud telah terjadinya fasa di mana pemulihan daripada pelaksanaan di antara Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan iaitu PKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zatin Izzah binti Muhammad Nur Hisham. Nombor metrik I18102564. Baik, saya akan menyambung beberapa pembentangan berkenaan dengan tajuk iaitu pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan dari perspektif siasah syariah. Baik, sebelum itu kita telah mendengar bahawa sahabat kita telah membincang berkenaan dengan apakah itu yang dimaksudkan dengan Perintah Kawalan Pergerakan, dan sekarang ini kita ingin tahu pula apakah itu yang dimaksudkan dengan siasah syariah. Di mana segala arahan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkenaan dengan pandemik COVID-19 ini sebenarnya akan memberi kesan ataupun impak yang besar kepada negara, khususnya kepada orang Islam sendiri. Baik, kita lihat kepada maksud siasah syariah ini. Baik, yang pertama, perkataan siasah itu sendiri daripada sudut bahasa bermaksud mentadbir sesuatu perkara dengan baik atau pemerintah mentadbir urusan rakyat. Yang kedua, perkataan syariah dari sudut bahasa iaitu bermaksud pembawaan yang jelas. Maka dapat kita lihat di mana segala tindakan yang diambil oleh kerajaan Malaysia khususnya ketika saat ini, di mana saat pandemik COVID-19 ini perlu menepati ruh syariah berdasarkan beberapa kaedah yang telah dibincangkan oleh para ulama melalui perbahasan siasah syariah.
Okey, secara kesimpulannya ataupun secara istilahnya, siasah syariah ini adalah satu ilmu yang membincangkan mengenai pentadbiran sesebuah kerajaan Islam yang terdiri daripada undang-undang dan juga sistem yang berasaskan kepada prinsip-prinsip Islam. Okey, secara dasarnya, sebahagian besar pelaksanaan hukum hakam, undang-undang dan juga segala arahan-arahan yang dikeluarkan sebenarnya dapat kita lihat nanti bahawa bagaimanakah konsep siasah syariah ini dapat kita kaitkan dengan segala arahan-arahan ataupun perintah kawalan pergerakan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara, khususnya berkenaan dengan pandemik COVID-19 ini. Di mana segala arahan dan juga perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri adalah sebenarnya untuk menjamin ataupun menjaga pencapaian kemaslahatan kepada seluruh manusia dan juga menjauhkan mereka daripada segala kemudaratan baik juga di dunia maupun di akhirat. Dan itu sedikit sebanyak yang boleh saya kongsikan berkenaan dengan apakah yang dimaksudkan dengan siasah syariah. Baik, setakat itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Farizati binti Abdullah I 181027722. Okey, di sini saya akan menerangkan apakah hubung kait antara PKP dan iaitu Perintah Kawalan Pergerakan dan hubungannya siasah syariah. Okey. Pertama, berkaitan ini adalah dengan cara pelaksanaan ataupun pemeliharaan maqasid syariah yang direalisasikan kepada maslahah manusia. Okey. Namun maqasid syariah ini telah didefinisikan oleh Ibnu Ashur pada tahun 1959, telah menjelaskan maslahah ini adalah yang terdapat kandungannya berkenaan hukum-hukum syariah, iaitu hukum-hukum perundangan Islam. Okey, Islam juga menuntut umatnya memelihara nyawa, agama, akal, harta dan keturunan. Okey, kelima maqasid syariah ini yang sejajar dengan pelaksanaan PKP adalah iaitu dengan memelihara nyawa. Islam amat menuntut umatnya menjaga nyawa daripada sebarang penyakit ataupun perkara yang boleh membahayakan kesihatan. Okey. Surah Al-Mu'minun ayat 115 menjelaskan, bermaksud, adakah kamu fikir bahawa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahawa kamu tidak akan kembali kepada kami? Okey, ayat di atas ini menjelaskan setiap perkara yang berlaku mempunyai hikmah dan juga tujuan ke atas sesuatu demi menjaga keharmonian serta keamanan dalam sesebuah negara Islam. Okey, seterusnya menjurus daripada pandangan siasah syarak, pelaksanaan hukum-hukum berikut adalah atas kuasa seorang pemerintah Islam yang adil dan sama demi menjaga kemaslahatan rakyat. Contohnya yang terjadi pada waktu kini, pelaksanaan PKP ini adalah arahan pemerintah negara demi kemaslahatan rakyat dengan menjaga nyawa dari wabak penyakit berjangkit. Okey, di dalam surah An-Nisa yang bermaksud, maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tiada rasa berat dalam hati mereka terhadap urusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Okey, setiap pelaksanaan PKP ini, rakyat perlu menerima untuk menjaga kemaslahatan mereka supaya keadaan kembali stabil seperti sedia kala. Okey. Demikian itu, setiap perundangan syariah dilaksanakan perlu mula mengikut syariat Islam yang selari, iaitu selari dengan Al-Quran, As-Sunnah serta ijtihad para ulama. Okey. Ijtihad para ulama itu perlu
dan kerana untuk mengaplikasi kaedah-kaedah istinbat dalam pengeluaran hukum yang bersifat amali ataupun dalil yang bersumberkan dalil-dalil tafsili. Okey. Malah juga dapat memahami nas, syarak serta mengetahui petunjuk yang diistinbatkan melaluinya. Okey. Setelah itu, apabila kerajaan telah mengisytiharkan negara dalam keadaan tahap darurat, kerajaan telah mengambil tindakan yang sewajarnya dengan memperketatkan lagi Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Maka kerajaan telah menyeru dan meminta kerjasama rakyat supaya bersama-sama memutuskan rantaian wabak COVID ni dengan cara mengamalkan konsep 3W. Okey, apa itu 3W? Iaitu wash, wear, warn. Okey. Wash ni adalah basuhan, iaitu sentiasa membersihkan diri, sentiasa membasuh tangan setelah memegang satu barang ataupun melakukan satu perkara. Okey, seterusnya wear. Kerajaan telah menyarankan rakyat memakai pelitup muka agar terhindar daripada wabak penyakit. Yang ketiga iaitu warn, iaitu amaran. Kerajaan telah memberi amaran yang sewajarnya, iaitu dengan tidak bersentuhan antara satu sama lain, mengamalkan jarak sosial berjarak 1 meter, tidak perlu keluar rumah jika tiada keperluan, sentiasa mendapatkan rawatan jika bergejala. Okey, itu salah satu tindakan tindakan yang disarankan oleh kerajaan. Namun di dalam surah Al-Baqarah ayat 195 bermaksud janganlah kamu mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Okey. Ayat dalil ini selari dengan tindakan-tindakan pemerintah agar rakyat terhindar dari wabak penyakit ini dan selari dengan maqasid syariah, iaitu mengutamakan menjaga nyawa. Namun jelaslah pentadbiran Islam yang berintegrasi itu adalah selari dengan konsep siasat syariah yang sewajarnya, adalah seperti bertanggungjawab, malah berkewajipan dalam merancang, melaksanakan dan mengeluarkan perintah-perintah yang berasaskan syariat Islam untuk membasmi wabak penyakit berjangkit ini. Di dalam surah As-Sajdah ayat 24 yang bermaksud, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mana mereka bersabar. Mereka menyakini ayat-ayat kami. Ayat ini menjelaskan bahawa pemerintah Islam yang sabar juga dapat menyelesaikan satu permasalahan dalam sesebuah negara mengikut siasat syariah yang selari dengan panduan umat Islam, iaitu berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan ijtihad para ulama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuan Nafakia binti Tuan Azani, nometrik S181025570. Saya akan sambung dengan tajuk yang seterusnya, iaitu perincian dalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan menurut siasat syariah. Sebelum itu, jika diteliti dalam setiap arahan PKP, kesemuanya adalah menepati mekanisme aplikasi maqasid syariah, iaitu memelihara nyawa. Okay, kita pergi kepada poin yang pertama, iaitu sekatan pergerakan rentas negeri atau daerah, di mana kerajaan telah menyekat pergerakan orang ramai daripada keluar masuk negeri atau daerah
termasuk Sabah dan Sarawak. Ia juga adalah salah satu langkah dalam pemeliharaan nyawa rakyat Malaysia dalam skala yang lebih besar. Asas tindakan ini adalah selari dengan pendekatan siasah yang dilakukan oleh Khalifah Umar Ibn Al-Khattab saat beliau menghadapi wabak taun Amawas yang telah melanda di Syam pada satu ketika dahulu. Setelah mengetahui tentang perkara tersebut, beliau terus mengadakan musyawarah bersama dengan pemimpin-pemimpin yang mengikuti beliau. Selepas daripada musyawarah tersebut, beliau telah mengarahkan semua untuk berpatah balik ke Madinah. Di sini kita dapat tahu bahawa ijtihad Khalifah Umar itu boleh disamakan dengan kuarantin bagi mengawal penularan wabak yang berbahaya. Allah SWT juga telah memerintahkan kepada semua manusia untuk berwaspada daripada setiap bencana dengan berusaha keras menjauhi situasi yang berbahaya. Untuk poin yang kedua ialah perintah duduk di rumah dan penangguhan semua aktiviti keagamaan. Keberadaan di tempat yang selamat seperti di rumah merupakan satu kemudaratan yang ringan yang mesti kita lakukan demi menghapuskan kemudaratan yang lebih berat, iaitu berada di tempat-tempat yang berisiko jangkitan. Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia juga telah bersetuju untuk menangguhkan semua aktiviti masjid dan surau seperti solat jemaat dan solat berjemaah sepanjang tempoh PKP. Persepakatan ini telah diraih secara kolektif oleh Jabatan Mufti di setiap negeri di seluruh Malaysia. Hal ini kerana demi menjaga nyawa orang ramai, maka semua amalan yang merupakan suatu kemaslahatan kepada umat Islam haruslah ditangguhkan. Akan tetapi terdapat juga segelintir masyarakat yang mempersoalkan mengapa kita perlu takut kepada virus ini daripada berbanding Allah SWT. Lantaran daripada itu, mereka menyeru agar segala aktiviti masjid tetap juga berjalan seperti biasa. Menurut para ilmuwan, pandangan seperti ini ternyata tidak tepat dan ia gagal dalam memahami pertimbangan hukum syarak dalam konteks pertembungan antara mafsadah dan maslahah. Dalam situasi sebegini, kaedah syarak mengutamakan penolakan mafsadah berbanding meraih masalah amatlah dibolehkan. Ia juga menepati piawaian syarak dalam penolakan pertembungan antara tuntutan yang wajib dan haram. Jika dianalisis dari kesan jangka masa yang panjang, solat jemaat dan aktiviti agama masih boleh dikerjakan selepas berakhirnya tempoh PKP. Seterusnya pula adalah penjarakan sosial, iaitu penetapan jarak kedudukan antara individu sejauh 1 meter. Ia berketetapan dengan hadis Nabi SAW yang bermaksud dan larilah kamu dari pesakit kusta sebagaimana kamu melarikan diri dari singa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan tentang saranan umat Islam untuk menjauhi penyakit kusta dengan serius, walaupun pada dasarnya kita tahu penyakit tersebut terjadi kerana kuasa Allah SWT. Ungkapan melarikan diri daripada singa perlu difahami secara lebih rasional dan praktikal. Ia bukan bermaksud perbuatan lari secara literal. Sebaliknya, ia mewujudkan batasan yang selamat antara orang yang sakit dan orang yang sihat. Bagi kepatuhan rakyat terhadap perintah kerajaan yang merupakan poin yang terakhir, boleh dilihat dalam surah An-Nisa ayat 59 yang bermaksud Allah memerintahkan umat Islam mentaati Allah, Rasul dan ulil amri.
Ketaatan kepada pemerintah takluk kepada sejauh mana dasar polisi dan undang-undang serta peraturan yang tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip syariah. Begitu juga dengan surah An-Nisa ayat 83, Allah SWT menekankan bahawa jika berlaku perbezaan pendapat, ketaatan kepada ulil amri merupakan salah satu kaedah menyatupadukan tindakan umat Islam. Oleh yang demikian, arahan mentaati pemerintah dalam nas-nas yang diterangkan secara tidak langsung mengisyaratkan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan yang dikuasakan oleh Kerajaan Malaysia mempunyai autoriti yang berhak mengesampingkan semua ijtihad dan pandangan yang lain. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya atas penerangan sebentar tadi. Okey, seterusnya saya Nabilah binti Muhammad Saidin I18102548 akan meneruskan tentang pembentangan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu kita kenali sebagai PKP menurut pandangan fiqh. Untuk PKP ni, kaedah fiqh yang digunakan ialah ada dua. Tasriful imam ala ra'iyati manutin bil maslahah dengan ad-darar yuzal. Okey, tasriful imam ala ra'iyati manutin bil maslahah iaitu bermaksud tindakan pemerintah terhadap rakyat harus terikut dengan kemaslahatan. Okey, pemimpin berhak membuat keputusan terhadap rakyat apabila berlaku sesuatu kemaslahatan, yang mana rakyat ni merupakan amanah kepada pemimpin, sama juga seperti dalam keluarga, yang mana kalau dalam keluarga suami atau bapa dia merupakan ketua dalam keluarga dan mereka bertanggungjawab ke atas isteri dan anak-anak. Sama juga macam pemimpin, pemimpin mempunyai tanggungjawab terhadap rakyat. Tetapi setiap tindakan yang atau perbuatan yang dilakukan oleh pemimpin perlulah sesuai dengan kepentingan semua, bukannya kepentingan pemimpin sahaja, bukan untuk diri sendiri je, tapi untuk pemimpin dan semua orang, maknanya termasuk rakyat dia sekali lah. Okey, Perintah Kawalan Pergerakan PKP ni dibolehkan kerana ia menjaga kemaslahatan semua orang, yang mana untuk menjaga kebaikan, untuk menjaga semua orang lah daripada terkenanya wabak COVID-19 ni. Okey, sumber asal kaedah ini berasal daripada kata-kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Ashbah wal An-Nazair, yang mana maksud manzilatul imam minar ra'iyati manzilatul wali minal yatim, yang mana kedudukan imam iaitu pemimpin terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim. Jadi jelaslah daripada kata-kata Imam Syafi'i ini mengatakan bahawa pemimpin ni pemimpin ni adalah seorang wali, maknanya sebagai seorang ketua, sama macam bapa dan suami ni lah. Jadi mereka ni berhak menentukan apa sahaja terhadap rakyatnya, bukan sebarang membuat keputusan sebarangan lah. Banyak lagi contoh-contoh lain yang membolehkan pemimpin ini membuat keputusan. Okey, seterusnya saya akan masuk kepada ad-darar yuzal, yang mana bermaksud wajib menghilangkan kemudaratan apabila ia berlaku. Sama juga dengan kaedah ni, yang mana kemudaratan hendaklah dihilangkan. Okey, jika terdapat keadaan yang darurat, maka Islam hadir bagi memperuntukkan keringanan kepada umatnya. Macam COVID-19 ni adalah kemudaratan. Sebagai contoh ni lah COVID-19. Ia merupakan satu kemudaratan. Jadi Islam hadir untuk memudahkan dan untuk mengatasi masalah ini. Okey. Pada awal tahun 2020, Malaysia antaranya lah terkejut dengan berita tentang wabak tersebut, yang mana telah melanda sebuah tempat yang mana pada ketika itu berlaku kat Seri Petaling. Biarpun masa tu COVID tak lagi
merebak ke seluruh Malaysia. Tapi disebabkan wabak tersebut, wabak COVID-19 tu merupakan wabak yang bahaya. Semua orang tahulah wabak tu bahaya dan berkemungkinan siapa yang kena tu boleh menyebabkan kematian. Risiko untuk mati tu adalah tinggi. Jadi dibolehkan untuk memberi kemudahan. Jadi PKP ni dibuat untuk memberi kemudahan. Jadi untuk melaksanakan PKP ni dilaksanakan untuk mencegah kemudaratan. Sama juga macam Nabi Muhammad SAW, dia menyeru untuk agar semua orang umatnya menjauhi sebarang bentuk kemudaratan yang boleh memudaratkan diri sendiri dan juga orang lain. Dalam sabdanya, la darar wa la dirar, yang mana maksudnya tidak boleh mudarat dan tidak boleh memudaratkan. Jadi pelaksanaan PKP tu memang baguslah, dan pelaksanaan PKP tu juga selari dengan hadis Rasulullah SAW, iaitu perlu menitik beratkan tentang keselamatan dan mengambil langkah berjaga, yang mana maksud dia iza sami'tum bit-ta'un bi'adin, yang mana apabila kamu mendengar bahawa ada ta'un menimpa sesuatu tempat, fala tadkhuluha, maka janganlah kamu masuk ke dalam kawasan tersebut. Wa iza waqa'a bi'ardin wa antum biha fala takhraju minha, dan apabila kamu berada di dalam kawasan yang terdapatnya ta'un tu, penyakit tu, janganlah kamu keluar daripada tempat tersebut. Jadi betul lah tindakan pemimpin kita ni untuk melaksanakan PKP ni supaya tidak menyebarkan lagi tidak menyebarkan lagi COVID-19 kepada seluruh tempat. Jadi maka betul lah bahawa pelaksanaan perintah kawalan pergerakan ni berdasarkan fiqh, iaitu berdasarkan kaedah-kaedah fiqh. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Najibah binti Cik Mazura, nombor matrik I1810254, dan saya akan sambung pembentangan dengan tajuk hikmah di sebalik pelaksanaan perintah kawalan pergerakan. Kini seluruh dunia diuji dengan penularan pandemik COVID-19. Selain itu, dilihat banyak pihak yang terkesan akibatnya dalam meliputi kehidupan seharian. Di Malaysia, pelaksanaan perintah kawalan pergerakan mengubah sedikit sebanyak cara kehidupan kebanyakan rakyat. Hal ini kerana pergerakan setiap orang terbatas dan tidak seperti kebiasaannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 191 yang bermaksud iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan yang berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksaan neraka." Refleksi daripada ayat tersebut adalah bahawa setiap orang tidak perlu bersedih dan terbeban ketika mengharungi kesukaran saat wabak ini. Sebaliknya, mereka wajib meyakininya sebagai satu ujian, dan di situ pasti terdapat 1001 hikmah yang dikenakan oleh Allah Maha Kaya. Antara hikmah di sebalik perintah kawalan pergerakan ialah peningkatan capaian internet di seluruh negara, yang mana ketika bermulanya PKP pada tanggal 18 Mac yang lalu, Perdana Menteri mengumumkan pakej khas internet. Syarikat telekomunikasi mengambil inisiatif tambahan dengan memberi pakej internet percuma khas kepada pelajar seluruh negara, yang mana ia bertujuan untuk memudahkan pelajar dalam melaksanakan sesi pembelajaran atas talian, dan rekod kadar indeks jenayah menurun secara signifikan, serta kadar kemalangan jalan raya juga menunjukkan penurunan sebanyak 70% hasil daripada perintah kawalan pergerakan. Dan ini menunjukkan salah satu hikmah yang besar buat negara yang
tidak ataupun yang susah untuk kita perolehi. Okay. Manakala masyarakat pula, kerajaan telah memberi pelbagai inisiatif kepada rakyat yang mana ia bertujuan untuk meringankan beban yang ditanggung oleh rakyat. Contohnya, kerajaan juga memberikan bantuan perhatian nasional, bantuan perhatian rakyat serta penangguhan bayaran balik pinjaman PTPTN selama 3 bulan bagi yang membuat pinjaman, dan diskaun bil elektrik 6 bulan bermula 1 April, serta allowance khas kepada petugas perubatan yang mana bertujuan untuk mengenang jasa beliau dalam mengharungi wabak sebegini tanpa mengira masa dan tanpa mengira keadaan sekalipun. Mereka sanggup bertungkus lumus demi memperjuangkan wabak sebegini. Dan kerajaan juga membuat penangguhan bayaran pinjaman dan serta mengadakan atau menyalurkan bantuan zakat kepada asnaf ataupun kepada masyarakat yang layak untuk menerima zakat. Dan ini merupakan inisiatif kerajaan ataupun inisiatif pihak tertentu dalam menitik beratkan tentang ekonomi ataupun tentang kewangan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mengharungi kehidupan beliau. Dan disebabkan perintah kawalan pergerakan, maka banyak hikmah yang terdapat dalam setiap masyarakat tersebut. Seterusnya kita masuk kepada poin yang ketiga, iaitu poin yang terakhir, iaitu individu. Saya pecahkan kepada 3 bahagian, iaitu bahagian pertama pelajar, manakala bahagian yang kedua iaitu sektor kekeluargaan, dan yang ketiga itu diri sendiri. Okay. Kita tengok pada poin yang pertama terlebih dahulu. Kerajaan telah meminimumkan perjumpaan secara bersemuka dan menggantikannya dengan perjumpaan secara dalam talian, dan ini ia merupakan satu peluang kepada pelajar dari segi aspek menjimatkan kos sara hidup, kerana pelajar itu akan tinggal bersama ibu bapa ataupun penjaga di kampung halaman mereka, dan bukannya mereka itu tinggal di rumah sewa ataupun di kolej kediaman masing-masing. Dan ini merupakan salah satu cara untuk menjimatkan kos bagi seorang pelajar. Dan ada juga sesetengah pelajar yang mana ia membantu ibu bapa beliau dalam berniaga untuk mencari rezeki sampingan ataupun mencari pendapatan sampingan untuk melangsungkan kehidupan sehariannya ketika ketiadaan kelas. Ini dapat mewujudkan pelajar yang kreatif dalam menggunakan ruang dan masa yang telah diberikan dengan sebaik yang mungkin. Manakala bahagian kedua, iaitu dari segi institusi kekeluargaan, yang dapat saya keluarkan hikmah di sebalik tersebut ialah lebih menghargai pasangan dan anak-anak. Yang kedua, lebih menghargai ibu bapa dan adik-beradik. Yang ketiga, lebih menghargai solat berjemaah dengan keluarga, serta peluang mengeratkan kasih sayang bersama pasangan dan anak-anak itu lebih mudah. Okay. Ini menunjukkan bahawasanya sebelum ini, andai kata seorang ibu ataupun seorang ayah ataupun kedua-duanya tidak mampu untuk meluangkan masa bersama keluarga, tetapi disebabkan perintah kawalan pergerakan, maka secara automatiknya salah seorang daripada keluarga ataupun kedua-duanya mampu memberikan masa secukupnya, sepenuhnya kepada anak-anak ataupun kepada pasangan serta orang di sekelilingnya, yang mana mereka sebelum ini sibuk ataupun leka dengan kerja sehingga terlupa ataupun sehingga terabai tanggungjawabnya yang sebenarnya. Dan antara poin yang lebih besar dalam kekeluargaan yang dapat dilihat
ketika ini, iaitu dari segi menghargai solat berjemaah dengan keluarga. Sebelum ini kita mungkin kurang melihat ataupun kurang mengetahui tentang solat berjemaah, tetapi disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan, kita mampu membudayakan solat berjemaah dengan keluarga itu secara berterusan, dan ia boleh mencungkil ataupun boleh mengasah bakat seseorang itu dalam menjadi imam ataupun dalam menjadi bilal, dan ini mewujudkan satu kekeluargaan yang harmoni dan yang disukai oleh agama Islam. Bahagian yang terakhir itu bahagian yang ketiga, iaitu diri sendiri, yang mana mereka akan menghargai masa dan mereka akan menghargai diri sendiri, yang mana masa mereka itu akan mereka gunakan dengan cara yang baik ataupun dengan cara yang ataupun dengan aktiviti-aktiviti yang memberi faedah kepada mereka. Contohnya dari segi aktiviti seperti bersenam dalam rumah ataupun sebaliknya lah. Manakala poin yang ketiga itu lebih menghargai kebersihan dan kesihatan, yang mana ini sangat penting semasa Perintah Kawalan Pergerakan, yang mana setiap individu itu perlu menjaga kesihatan dan kebersihan, yang mana setiap perkara yang dilakukan itu mestilah meletakkan kebersihan itu terlebih dahulu, mestilah mementingkan kebersihan terlebih dahulu. Contohnya kalau di waktu COVID-19 ini ada iklan-iklan yang berkaitan dengan cara untuk menjaga kesihatan dan cara untuk menjaga kebersihan. Dan Islam juga mementingkan kebersihan, iaitu yang mana kebersihan itu merupakan separuh daripada iman, dan disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan juga seseorang itu akan lebih menghargai jiran, sahabat dan kawan-kawan tetangganya, dan juga tidak lupa untuk menghargai serta menghormati barisan-barisan hadapan yang bertugas dengan sepenuhnya untuk menjaga negara dari terus merebak penyakit tersebut. Dan ketika Perintah Kawalan Pergerakan, hikmah yang terbesar untuk diri sendiri, yang mana peluang untuk memberi kepada yang lebih memerlukan itu amatlah luas, yang mana terbukanya pintu bagi orang ramai untuk melakukan amal kebaikan, serta terzahirnya di mana semua lapisan masyarakat tidak mengira latar belakang yang mana mereka ini tidak putus untuk memberi sumbangan tenaga maupun harta mereka demi kesejahteraan orang lain, yang mana mereka sanggup menolong orang lain untuk memastikan orang tersebut mendapat kesenangan seperti yang mereka rasai. Dan ada yang mengorbankan masa ataupun ada yang mengorbankan tenaga, sama ada siang ataupun malam, untuk memastikan negara ini terus selamat daripada merebak wabak tersebut. Kesimpulannya, semoga perkongsian ini diharapkan dapat memberi ruang untuk kita berfikir sejenak, merenung kembali segala nikmat dan hikmah di sebalik ujian dan dugaan yang melanda. Pandemik COVID-19 ini adalah satu ujian dan juga satu hikmah kepada kita. Yang penting kita duduk di rumah dan ikut saranan kerajaan. Kita mampu
kita mampu putuskan rantaian wabak ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisarah Nur Syafiqah binti Fadlizan, nama matrik I18102566. Dalam video ini saya akan memberi kesimpulan terhadap perbincangan yang telah dibentangkan oleh sahabat-sahabat saya. Apa yang dapat saya simpulkan di sini adalah tindakan kerajaan dalam melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP bagi rakyat Malaysia adalah sangat menepati siasat syariah seperti mana yang telah diuraikan sebelum ini. Hal ini kerana pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini terhadap rakyat Malaysia adalah untuk membendung penularan virus corona ataupun COVID-19 ini, dan ia merupakan suatu ijtihad ataupun usaha bagi membendung penularan virus tersebut. Merujuk kepada hadis yang telah diriwayatkan oleh Muslim, Baginda SAW bersabda, apabila kamu mendengarnya iaitu wabak di suatu tempat, maka janganlah kamu pergi ke tempat itu. Dan apabila ia berlaku di tempat kamu, maka janganlah kamu meninggalkan tempat kamu itu. Hadis ini sangat berkait rapat dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ini kerana PKP itu sendiri tujuannya adalah untuk menghadkan pergerakan rakyat di dalam Malaysia, dan ia bertujuan untuk membendung penularan COVID-19 tersebut. Tindakan kerajaan itu juga menjaga kemaslahatan rakyat Malaysia. Dalam masa yang sama, mereka juga menitikberatkan syariat Islam. Maka dengan itu, rakyat di Malaysia seharusnya mengikut segala undang-undang yang telah dikeluarkan oleh kerajaan bagi tujuan menjaga kemaslahatan setiap individu, masyarakat dan juga negara. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.